Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So, ini live lewat malam sikit. Jadi jika anda belum tidur, anda tontonlah. Kalau ni esok pagi orang lain boleh ni share, tapi share ramai-ramai. Dan sertai Telegram saya, iaitu Regi Jesse Rita Udin, dan share juga link Telegram ya, dan juga maklumkan kepada saya jika jelas. Okey, so Abu Hakim, terima kasih ya. Clear. Okey. Okey, sebenarnya saya ada satu topik menarik ya, dan ini bukan 100% berkait dengan perkembangan politik terkini, tapi ada kaitannya. Saya di penghujung ada kaitannya. Jadi anda kena dengar sampai habis. So, saya terima satu permintaan. Okay. Now, saya dah janji ya, saya tidak akan sebut nama, tetapi ini kira orang politik yang terkenal dan malah amat terkenal ya, pemimpin amat terkenal. Dan dia ni penyokong Tun Mahathir. Dia kira Tun Mahathir friendly lah. So dia minta, banyak naratif, banyak orang cuba pertahankan Tun, tetapi dia hendak sesuatu penjelasan which is out of the box, di luar kotak. Dia kata, ada tak penjelasan di luar kotak yang kau boleh ceritakan? Ya, sebab dia kata naratif yang ada ni semuanya bagus, tetapi sentiasa benda sama lah. Yeah, I have an out of the box way to tell you why there is a campaign against Tun, and how it has succeeded to some extent. Ya, ada kempen cuba melenyapkan legasi Tun, dan bagaimana ianya telah berjaya ke satu tahap, khususnya oleh Pakatan Harapan terhadap penyokong-penyokong mereka. Kalau belah Melayu Islam semua dah sedar lah, sudah buka mata ni, Tun ni hebat. Okay. So sebelum kita cerita nak lenyapkan legasi Tun, atau kempen jahat lenyapkan legasi Tun, kita cerita dulu kempen jahat nak burukkan Tun. So untuk lenyapkan legasi seseorang, salah satu caranya ialah mereka memburukkan orang itu. Now, saya adalah saintis, dan kepakaran saya khususnya adalah dalam bidang polimer. Polimer ni plastik, getah, fiber, kaca dan sebagainya. Now, polimer ni anda tahu kan, ada kaca plastik. Dia kaca plastik, dia transparent, tapi dia kaca plastik lah. So saya buat dua kaca plastik gunakan polimer. Satu saya buat nipis, satu saya buat tebal. Yang nipis tu dia akan lentur. Dalam bahasa saintifik, kalau translate kepada bahasa Melayu, istilahnya adalah lentur. Dia mudah lentur. It is flexible. Yang kalau saya buat dengan material yang sama, kaca plastik tapi tebal, ianya adalah apa orang kata, it is rigid ya. Ianya tidak lentur lah. Ianya tidak lentur, tegar lah dalam bahasa Melayu dia, tegar. Okay. Of course, lentur dengan tegar ni nampak lebih kuat. Tetapi tegar, untuk menjadikannya tegar, saya perlu letakkan lebih banyak polimer atau plastik ke dalamnya ya, masa dia lebur. So lebih banyak material lah, lebih banyak polimer yang ada. Bila lebih banyak polimer, dalam dia ada lebih banyak kecacatan mikroskopik. Kalau dia nipis, dia kurang kecacatan. So untuk mengukuhkan material tu, saya telah memasukkan lebih banyak kecacatan sebab lebih banyak material. Ya. Okey. Perumpamaan ni anda mesti terfikir, mengapa saya guna perumpamaan ni?
Sama juga, ya, Tun menjadi Perdana Menteri 2 kali. Pertama kali 22 tahun, kali kedua 22 bulan. Tapi bila orang-orang membuat kempen jahat memburukkan Tun, awak selalu tengok mereka rujuk yang 22 tahun. Orang lupa yang 22 bulan. Sebab 22 bulan ni singkat, mudah lupa. Tapi 22 tahun adalah masa yang teramat lama. Okey. So, semestinya manusia ni dia tidak sempurna. Ya. Tiada yang sempurna, ya, melainkan Allah. So, dia semestinya manusia ni dia ada silap sini sikit, sini sana. So, ini kira kecacatan lah sini sana. Tapi bila terkumpul 22 tahun, manusia ada satu perangai. Dia tidak selalu ambil benda pada face value. Face value maksudnya benda yang anda lihat, anda dengar, itulah kebenarannya. Dia tidak ambil macam tu. Dia suka berfikir mendalam. Especially mereka yang berkecimpung dalam bidang politik, ataupun mereka yang suka mendengar cerita-cerita politik dan sebagainya. So bila mereka fikir mendalam, mereka suka melihat kecacatan orang lebih kepada kebaikan orang. Ini adalah human nature. Contohnya, kalau ada seorang menteri, dia buat upacara menanam pokok di depan satu bangunan, kamu letak tajuk utama, menteri bernama A, dia tanam pokok di luar Putrajaya, di luar PMO. Awak tengok berapa ramai yang baca artikel itu, memang hampir langsung tak dapat layanan. Tapi kalau anda buat satu lagi berita, Menteri A yang sama ni didapati meniduri isteri Menteri B, meletup, silap-silap portal yang bawa berita tu tak boleh nak tampung bilangan pembaca. So, orang suka berita yang sensasi. Jadi, orang suka lihat kecacatan. Jadi, bila 22 tahun, orang akan lihat sikit silap. Tapi lama-lama dia jadi bukit, dia kumpulkan. Dan manusia ada lagi satu perangai, they like to connect the dots. Dia fikir terlalu dalam. Dia tak lihat benda pada face value. Maknanya, apa yang anda lihat itulah kebenarannya. Tidak ada lebih dari itu. Dia cuba kaitkan semua. Dia cuba sambungkan semua titik-titik itu menjadi satu gambar yang besar. Dan mereka tumpu pada gambar besar yang negatif itu dan lupakan yang positif. Maka orang tu jadi terlalu jahat. Okay. Dan tambah pula, masa itu tak ada internet. Jadi bila tak ada internet, dari satu sudut ianya baik, sebab kita tak ada laskar cyber ramai yang belah-belah PHBN, yang selalu ramai daripada mereka termakan beras bodoh. Bila termakan beras bodoh, mereka jadi bodoh. Mereka komen bodoh. Masa tu tak ada ramai. Tetapi masa tu juga kita ada media-media tertentu yang pro pembangkang, menerusi cetakan dan diedarkan, walaupun tak sepatutnya diedarkan kepada umum, tetapi ianya dijual kepada umum. So dalam situ fokus dia adalah tentang negatif dan sebagainya. Dan bila media cetak ini, dia adalah bentuk cetak, dia duduk atas meja anda, your coffee table, meja makan, ya. So hari demi hari, kadang-kadang 2-3 kali anda baca, sebab anda tidak ada internet, anda bukan sibuk nak tengok berita baru, so anda ada banyak masa terluang. So kadang-kadang anda baca balik benda yang sama dan sebagainya. Maka lama-lama benda tu terjerap di dalam minda, negatif terjerap di dalam minda. So actually lebih buruk dulu kalau anda tanya saya berbanding sekarang. Sebab walaupun information bukan sehebat sekarang, ya, setiap hari ada maklumat terkini, maklumat dulu terhad tetapi lebih kepada negatif, dan ianya berlega di kawasan rumah anda, di minda anda untuk masa yang lama. Jadi dia masak kat situ, dan dengan perangai manusia yang suka kaitkan titik-titik itu, dia akan membina satu gambaran besar negatif terhadap pemimpin itu, mengatasi yang positif. Dengan cara itu, dengan cara semula jadi, apabila seorang pemimpin dia duduk lama, memang secara automatik kadang-kadang manusia ni akan berfikiran negatif, terutamanya bila ada pihak pembangkang yang sengaja mencetuskan
perkara-perkara menggembar-gemburkan perkara-perkara negatif tu dengan niat jahat. Ya. So ini membantu untuk menimbulkan satu persepsi negatif. So it's all about berapa lama kau duduk. Kalau kita tidak ada kempen berniat jahat untuk memburukkan orang tu, maka dia duduk lama, dia lakukan kesilapan sini sana sikit-sikit dan sebagainya, orang tidak akan kisah. Tetapi kita ada orang yang bersangka jahat. Dan saya lihat Lim Kit Siang dulu bersangka jahat, itu pandangan saya lah. Selalu menyerang Tun Mahathir, tetapi bila Tun Mahathir bekerjasama dengan PH pada 2016, 17, 18 dan sebagainya, Kit Siang memuji-muji Mahathir. Saya masih ingat saya pergi ke Pulau Pinang, ada satu ceramah dihadiri oleh Tun Mahathir dan Lim Guan Eng. Lim Guan Eng memuji-muji pentadbiran Mahathir selama 22 tahun. Mahathir banyak berjasa kepada negara. Maknanya di situ saya fikir mereka berniat jahat lah dulu. Mereka menghukum Mahathir sini sana, cerita ini cerita itu. So anyway, itulah kesannya pentadbiran yang lama apabila ianya diikuti dengan satu kumpulan yang sentiasa mewar-warkan perkara negatif. Sebab itu bila anda dengar cerita negatif berkenaan Tun Mahathir di kalangan belah-belah sana tu, anda hanya dengar benda-benda 22 tahun, bukan 22 bulan, lebih pada 22 tahun. Dan anda lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri 18 bulan pun ada negatif dia sini sana. Tetapi anda lihat sekarang orang Melayu Islam tak fikir, dia dah lupakan semua tu. Dia memuji-muji Tan Sri Muhyiddin Yassin sebab masanya singkat. Jadi kesilapan itu kecil dan sikit sini sana. Ya. Najib 9 tahun. Dia melakukan satu kesalahan yang amat besar. Satu dunia tahu benda tu. Okey, benda tu besar. Tapi 9 tahun adalah masa yang lama, tapi tidak terlalu lama. Jadi anda lihat sekarang, walaupun orang marah dengan Najib, tetapi anda lihat dalam masa yang berapa tahun ni, orang kurang bercakap berkenaan dengan Najib, dengan kesalahan Najib, especially di kalangan Melayu Islam. So masa pentadbiran itu penting. So itu antara sebabnya mengapa ada kempen berjaya di kalangan orang-orang belah sana untuk memburukkan Tun, kerana tempoh 22 tahun. It's not Tun yang jahat, it's orang-orang jahat yang memburukkan Tun. Dan they like to connect the dots dan bina cerita besar, the bigger picture yang bodoh. Saya ada baca banyak dokumen, saya ada baca banyak cerita berkenaan dengan Tun yang ditulis oleh penulis-penulis terkenal. Mereka bagi data, mereka bagi figure dan sebagainya. So nampaknya very educated. Tetapi kau baca betul-betul, data tu betul, persoalan yang ditimbulkan betul, tetapi ada andaian yang diselitkan bersama. Kesimpulannya adalah berdasarkan andaian. Saya boleh beri data yang sama kepada dua manusia. Dua manusia ni boleh capai dua kesimpulan berdasarkan andaian berbeza. Dia buat andaian berkenaan dengan niat Tun, niat Daim dan sebagainya, dan buat dua andaian berbeza. Kalau contohnya Tun Daim ataupun Tun mengarahkan supaya sistem perbankan diubah suai, bank kena bergabung dan sebagainya, ya, mungkin niat dia betul, tapi orang takkan fikir betul. Orang akan selitkan juga beberapa niat, seolah-olah mereka ni boleh membaca apa yang ada dalam kepala otak Tun. So di situlah orang ambil kesempatan untuk memburukkan Tun, kerana Tun berada di situ lama. Dan ini beransur-ansur berubah menjadi kempen untuk melenyapkan legasi Tun. Tapi anda tidak boleh lenyapkan legasi Tun, kerana Malaysia terkenal di seluruh dunia disebabkan Tun. Malaysia moden disebabkan Tun. Orang hanya fokus projek-projek yang tidak berjaya, ya, seperti Pewajar Steel dan sebagainya. Orang tidak fokus
projek-projek yang berjaya. Contohnya hari ini Anwar duduk dalam office mana? Putrajaya. Putrajaya ini ilham siapa? Ilham Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya, hari Jambatan Pulau Pinang, macam-macam lagi yang kita nikmati hari ini, semuanya disebabkan Tun Mahathir Mohamad. Anda tidak boleh lenyapkan legasi ini. Tetapi ada pihak yang tidak mahu anda ingat benda tu, ya. Jadi mereka buruk-burukkan Tun. Mudah buruk-burukkan Tun sebab Tun lama, 22 tahun. Dan mereka boleh ambil kesilapan kecil-kecil, mereka kaitkan semua ni, dan kemudian mereka buat cerita dongeng. Mereka tambah dengan niat ini, niat itu dan sebagainya. Tetapi bila siasat Tun, habuk pun tak jumpa. Masa Najib jadi Perdana Menteri, tahu tak Najib ada kerahkan SPRM untuk siasat Tun dan sebagainya? Satu apa pun tak jumpa. Anwar yang kononnya sekarang ni nak kenakan Tun, Tun buat ni, Tun buat itu, sebenarnya Anwar duk cerita benda yang tahun 1990-an. Masa tu Anwar Menteri Kewangan. Masa tu Anwar semestinya ada semua bukti. Tapi Tun sampai memalukan Anwar, mencetak di akhbar tempatan senarai syarikat yang berkait dengan kroni Anwar, ahli keluarga Anwar, Zahid dan sebagainya, ya, memalukan Anwar. Anwar terduduk. Kemudian mana pergi bukti Anwar? Itulah peluang keemasan Anwar untuk menggunakan semua dokumen yang ada dalam Kementerian Kewangan untuk membuktikan Tun juga bersalah. Tak ada. Sampai Anwar didakwa di mahkamah, didapati bersalah, masuk penjara, keluar penjara pun tak ada. Masa kan sekarang ada, ya? SPRM pun dah siasat Tun masa zaman Najib. Tak ada. Yang ada tinggal cerita. Cerita. Mengapa? Saya simpulkan sekarang. Sebab Tun terlalu lama sebagai Perdana Menteri, mudah untuk buat reka cerita dongeng. Sebab manusia suka benda negatif dan manusia suka mengaitkan kesilapan-kesilapan kecil dengan mengaitkan semua kesilapan ini, kemudian buat andaian sendiri, menjadikannya satu kesilapan besar, satu gambaran yang amat negatif. Dan ini bila dibantu oleh pihak musuh yang taruh cili, taruh asam dan sebagainya, benda itu jadi sensasi. Dan apabila ianya diulang untuk masa yang lama, orang fikir benda itu benar. Okay. So that is why Tun jadi mangsa penipuan. Tetapi semuanya di tangan Allah. Sekarang ni Anwar dah jadi Perdana Menteri setahun. Itu sebenarnya satu benda yang paling buruk bagi Anwar. Kerana setahun ini telah menunjukkan kepada 32 juta rakyat Malaysia siapa itu Anwar Ibrahim. Dan kalau kau lihat Melayu Islam sekarang sudah sedar bahawa Tun banyak difitnah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam GBN. Salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.